إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita diberi kesempatan untuk solat berjamaah pada subuh ini. Tajuk yang saya nak kupas pada hari ini ialah pagi ini, menyesal kerana tak buat atau salah buat. Yang mana satu lebih memberatkan atau menyakitkan. Menyesal kerana tak buat atau salah buat. Yang mana satu lebih menyakitkan kehidupan kita. Saya akan kupas dari aspek psikologi yang dikaitkan dengan Islam, insyaAllah. Sebelum itu saya nak bacakan satu ayat Quran, ayat Az-Zumar 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An taqula nafsun yashhadu ta'ala man farratu fi jambillahi wa in kuntu laminasyakirin. Yang bermaksud, diperintahkan demikian supaya jangan seseorang menyesal dengan berkata, sungguh besar sesal dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah, serta aku telah menjadi dari orang-orang yang sungguh-sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Ya, kalau ikut dia punya susunan ayat ini menceritakan tentang perangai orang musyrik yang menzalimi orang Islam, yang memperolok-olokkan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan bahawa mereka akan menyesal di akhirat nanti. Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bila seorang itu mati, melainkan dia akan menyesal. Kita ni semua akan menyesal. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah, apa penyesalannya? Nabi baginda Rasulullah SAW menjawab, jika dia orang baik, dia menyesal kerana tidak bertambah kebaikannya. Tuan-tuan semua menyesal nanti, termasuk saya, kerana kita kurang buat baik. Yang nak buat baik itu tak cukup baik. Kalau salat tahajud bangun pukul 5 tak cukup baik, dia kena bangun pukul 2. Itu yang lebih baik. Contoh macam itulah. Jika dia orang jahat, dia menyesal mengapa tidak meninggalkan kejahatannya. Jadi dua-dua menyesal. Yang baik pun menyesal, dan jahat pun menyesal. Pak Imam di masjid itu menyesal, pengurusi masjid menyesal, Profesor Yahya pun menyesal. Orang tak datang masjid pun menyesal. Semua menyesal. Orang kafir pun menyesal, orang Islam pun menyesal. Tuan-tuan, inilah tajuk kita pada pagi ini. Sebelum itu saya nak kongsikan bahawa saya dapat mesej. Saya rasa tuan-tuan mendapat mesej. Saya rasa ketua jururawat ataupun seorang doktor, mengenai orang-orang yang dijangkiti COVID-19 dan terpaksa ditidurkan. Ditidurkan maknanya bukan dimatikan, ya. Ditidurkan maknanya nak masukkan tiup supaya tak sakit, supaya senang dia bernafas. Ketika itu mereka sangat takut mati. Ada 4 kes yang saya nak ceritakan. Kes yang pertama, salah seorang daripada pesakit tersebut, dia minta doktor untuk hubungi emak dia atau dia balik kampung kerana lama sangat tak jumpa emak dia. Ketika nak mati, tuan-tuan menyesal siapa yang tak hubungi ibu bapa dia. Yang kena sakit ni, mungkin ibu bapanya duduk kampung, tak ada handphone, tak ada telefon. Masa itu teringat, kalau aku mati, aku tak minta maaf dengan ibu bapa, menyesal. Minta sangat doktor, mana boleh prosedur hospital kan. Tuan-tuan, yang kita sampai ke peringkat itu. Siapa yang ada ibu bapa masih hidup, hubungilah mereka, santunilah mereka.
Kes yang kedua, orang yang dah lama tak solat, minta doktor ajarkan dia solat. Ketika itu dia takut mati, dia rasa solat itu penting, barulah minta doktor ajar dia solat, ambil wuduk dan sebagainya. Lama ini dia sedar solat itu wajib, tetapi tak buat. Ketika nak mati baru menyesal. Agak-agak macam mana nak ajar ya, nak tidurkan lagi berapa minit saja. Kita alhamdulillah datang ke masjid solat, bukan saja di rumah. Bulan lepas saya cerita tentang kerugian. Orang yang solat di rumah rugi tak datang ke masjid, walaupun dia orang besar, walaupun dia berilmu, orang alim, lagi dia tak datang ke masjid, dia rugi. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Kerana solat di rumah secara berjamaah tak sama dengan solat di masjid, walaupun jemaahnya 2 orang. Ya, jadi tuan-tuan, kekalkan solat di masjid supaya tak menyesal. Yang ketiga, seorang wanita yang memohon kepada doktor agar diberikan kitab Al-Quran. Kerana lama sangat dia tak baca Quran, tapi tak tahu berapa lama, tak ada ceritakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh hari-hari baca Quran 10 minit, 20 minit, 10 muka surat, 20 muka surat, 30 muka surat. Jangan lebih banyak baca WhatsApp daripada banyak baca surat, banyak baca Al-Quran. Nanti kita menyesal. Macam mana yang Datuk Timbalan Menteri beri pesan, dia kata apa? Di akhirat nanti apa saja SOP di dunia ini tak pakai. Yang pakai ialah siapa kita. Peraturan-peraturan di dunia ini semua tak pakai. Yang pakai ialah apa kita buat. Kalau tak ada peraturan di dunia pun, orang yang bertakwa, pengikut Timbalan Menteri, dia selamat. Tak perlu peraturan. Ni nak kena SOP, nak kena ada undang-undang macam-macam sebab nak selamatkan manusia. Tapi di akhirat nanti nak selamat jadi. Macam orang solat, bila tak kentut, dia tahu dia tak kentut, dia berhenti. Betul tak betul? Ada undang-undang, orang tak kentut, kita tak tahu pun dia tak kentut. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan baca silap, redah saja atau ulang balik? Ulang balik. Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Tapi kerana kita yakin dengan Allah SWT. Orang yang paling teruk solatnya di dalam masjid ini, di masjid mana-mana pun, di rumah pun kalau dia solat, kalau dia buat silap, dia akan betulkan selagi dia ada ilmu. Betul tak betul? Ada orang pantau dia? Tak ada. Itu satu kesedaran, maknanya dia bergantung kepada Allah SWT. Dalam solat kita boleh, ketika baca Quran kita boleh silap kita betulkan. Tapi dalam kehidupan, pasal apa nak perlu banyak peraturan? Ini antara kita yang kena fikir. Sebab kita tak suka berfikir. Kajian yang dibuat oleh Kahneman, seorang pakar psikologi ekonomi, manusia tak suka berfikir. Oleh kerana manusia tak suka berfikir, dia mudah nak beli macam-macam. Dan tak pernah fikir nak beli barang. Dia hanya ikut emosi. Dia panggil sistem laju atau sistem satu. Kes yang keempat ialah seorang yang ada duit, ada harta di bank, ada hutang, tapi dengan sengaja tak mau bayar hutang. Ketika nak mati, dia minta doktor bawa dia pergi bank, dia nak keluarkan semua duit dia yang mampu nak bayar segala hutang yang ada. Ketika itu nak mati, menyesal. Tuan-tuan, hutang ini dari segi epistemologinya, ontologinya, ideologinya, dalam kaedah berfikir, mengkaji maklumat, hutang sama dengan mencuri. Cuma mencuri itu adalah benda yang fizikal, yang orang kata nampak illegal, haram dari segi undang-undang. Hutang itu halal, tapi dalam hati kalau tak nak bayar, dia sama dengan mencuri. Dari segi ontologi, epistemologi dan ideologinya, hutang sama dengan mencuri. Boleh fahamkan tuan-tuan kan? Orang yang berhutang sengaja tak nak bayar, maknanya dia memang berniat untuk mencuri. Sebabnya mencuri ini hukumannya ada, berhutang pun hukumannya ada. Sampai Rasulullah SAW dapati bahawa kalau seorang berhutang, dia sendiri tak nak solatkan kerana mencuri. Tuan-tuan, jadi 3 kes.
4 kes. Mereka ini semua menyesal. Dan saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya buka satu cerita seorang sahabat, kalau anak kita sekarang tak solat, anak kita tak tutup aurat sekarang, anak kita ambil dadah atau buat jahat, kita menyesal pasal anak kita jadi penagih dadah, orang yang tak solat, orang yang tak tutup aurat, orang tak berjaya dalam sekolah, di sekolah, tak berjaya dalam kehidupan, kita menyesal kerana keadaan dia sekarang, atau kerana kita menyesal kerana kita gagal mendidik anak kita? Yang mana satu lebih menyesalkan? Kerana kegagalan kita, betul tak? Oleh itu tuan-tuan yang masih ada di sini, yang ada isteri, jaga isteri baik-baik. Bila isteri meninggal nanti, tuan-tuan akan menyesal tak jaga dia baik. Puan-puan kat belakang sana yang ada suami, jaga suami baik-baik. Perempuan akan menyesal kalau tak jaga suami baik-baik bila suami meninggal dunia. Begitu juga dengan abang-abang sekalian yang ada anak, jaga. Nanti anak nanti menyesal. Kekesalan ini ada 3 kalau ikut psikologi. Nanti saya akan bincangkan dengan lebih detail. Kajian dibuat dengan orang yang masuk penjara. Masuk penjara kerana mencuri, merogol, macam-macam lah kejahatan dibuat di Amerika. Dalam hati ditanya pada mereka, adakah kamu menyesal masuk penjara? Soalannya 70% kata dia tak menyesal masuk penjara. Yang dia menyesal kerana masa dia remaja dulu dia ambil dadah, kerana itu dia tak belajar, kerana itu dia buat jahat. Dia menyesal kerana perbuatan dulu yang dia buat yang menyebabkan dia akhirnya hidup sengsara. Dia masuk penjara, dia menyesalkan itu. Saya bawa banyak contoh pagi ini kerana nak tunjuk 3 aspek penyesalan. Bagi itu juga kita sekarang, kita kena menyesal rasa apa, tak cukup duit. Dulu masa lah tak kerja betul-betul, tak belajar betul-betul, kita menyesal. Bukan menyesal pasal sekarang tak ada duit, pasal dulu kita tak buat kerja sungguh-sungguh. Tuan-tuan, ini penyesalan yang disebut penyesalan dunia, yang boleh reverse balik, ya? Tetapi di akhirat nanti tak ada lagi penyesalan yang boleh reverse. Jadi di mana kedudukan kita? Baiklah, seperti biasa saya beri satu sahabat. Sahabat ini nama penuh dia Abu Abdurrahman Abdullah. Kadang-kadang dipanggil Ibnu Ummi Abdullah. Nabi Muhammad SAW panggil dia Ibnu Ummi Abidin. 3 nama dia. Kita kenali dia dengan satu nama yang popular, nanti saya sebut. Jadi dipanggil Sahibus Siri Rasulullah, seorang pemegang rahsia Rasulullah. Dalam banyak-banyak sahabat, hanya dia saja yang Rasulullah SAW benarkan ketika Rasulullah mandi, dia yang pegang kain menghadap. Orang lain semua tak dibenarkan. Dia pembawa siwak Rasulullah, kasutnya apa saya dia lah, ya? Makna sahabat dia sangat hebat, ya? Sampai dia. Dan dia juga Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti ia diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Ummi Abidin. Maknanya bacaannya perfect lah, almost perfect bagaimana Quran diturunkan. Hebat, betul tuan-tuan. Ini sahabat ini. Dia telah meriwayatkan 848 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia salah seorang mengikut sejarah, dia salah seorang dia yang ke-6 masuk Islam ketika masih muda. Dia masuk Islam kerana dia terasa teruja dengan mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar berjalan nak berhalwat, menyembunyikan diri daripada penduduk Mekah. Dia ternampak seorang gembala kambing, budak ni lah. Dia tanya pada Rasulullah SAW, bertanya, boleh tak aku minum susu kambing? Budak ni kata apa dia? Tak boleh, kerana aku bukan pemilik kambing, aku hanyalah gembala kambing. Jujur, belum Islam lagi tu, budak lagi tuan-tuan. Kajian yang dibuat tentang orang yang hilang kuasa,
wakil rakyat, MP, adun, apa sajalah, ketua pengarah, CEO dan sebagainya. Apabila hilang kuasa, apa dia sesal? Adakah dia menyesal kerana hilang kuasa, atau kerana dia menyesal kerana semasa ada kuasa dia tak buat kerja-kerja sebagai seorang pemimpin, CEO, pengarah? Kalau kita pemimpin di rumah sebagai seorang ayah, kalau ibu sebagai seorang ibu, yang mana lebih menyesal? Menyesal kerana hilang kuasa atau menyesal kerana tak menjalankan tugas? Mana tu dia menyesal? Tuan-tuan, untuk kajian, orang-orang ini kebanyakannya menyesal kerana dia rasa rugi aku masa ada kuasa dulu, tak jalankan kuasa sungguh-sungguh. Jadi keinginan dia nak jadi pemimpin balik tinggi kerana dia rasa nak cover balik kesilapan dia dulu. Tapi masalahnya bila bagi kuasa balik, sama juga perangai macam perangai dulu, ya? Jadi perangai manusia. Kalau ikut penyesalan, manusia lebih banyak menyesal dengan apa dia tak buat daripada apa yang dia buat. Itu kajian psikologi. Jelas, ya? Maknanya kita ni kebanyakannya akan menyesal dengan apa yang kita tak buat. Sama ada dengan anak, dengan diri sendiri, dengan orang, dengan jiran, dengan masjid, dengan surau. Ada duit berjuta-juta, nak sedekah di masjid, susah. Tapi nak beli kereta mewah, senang. Contoh begitulah, nanti dia menyesal di akhirat nanti. Ya. Sama lah dengan pakaian kita. Bila nak pergi mana-mana, pakaian paling cantik, pergi masjid pakaian lebih kurang saja, nanti di akhirat nanti menyesal kerana Rasulullah pakai pakaian cantik-cantik yang bersih. Ini sahabat Rasulullah SAW. Satu hari saya nak Utsman, ya, ziarah dia. Ketika dia dah pencin, dah duduk terbaring di katil, dah tak larat nak melakukan tugas. Dia seorang hadir, dia juga seorang hakim di Kufah. Kemudian ketika dia sakit, Sayyidina Utsman ziarah dia. Ini dialog dia dengan Sayyidina Utsman yang saya nak bacakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sayyidina Utsman kata, sakit apakah yang kau rasakan wahai Abdullah? Dia beri jawapan, dosa-dosaku. Kita bercanda tuan-tuan. Sakit apakah yang kau rasakan wahai Profesor Yahya? COVID-19. Itu yang saya jawab. Tapi dia jawab, dosa-dosaku. Utsman tanya lagi, apakah yang kau impikan? Dia menjawab, rahmat dari Tuhanku. Sayyidina Utsman tanya lagi, tidakkah engkau ingin gajimu selama berapa tahun? Kalau ikut sejarahnya, dia jadi kadi, jadi hakim, dia tak ambil gaji. Kalau kita gaji tak cukup, klaim ialah klaim tipu pula tu. Ya Allah, teruk betul orang kita ni, ya. Dia tak ambil gaji. Kita bersih sunnah wal jamaah. Bersih Syiah lain pula. Bersih Syiah mengatakan dia bukan tak ambil gaji. Sayyidina Utsman sengaja tak nak bayar gaji pada dia kerana ada pertengkaran pendapat tentang siapa yang patut menjadi gubernur Kufah. Ya. Jadi pertengkaran dengan Abdullah, dan Sayyidina Utsman tak suka, maka Sayyidina Utsman tak bayar gaji dia. Dan banyak pertengkaran lain itu bersih Syiah. Dan Syiah kita tahu ingin memburukkan sahabat Rasulullah SAW. Jadi bersih sunnah wal jamaah, dia memang tak ambil gaji kerana dia nak wakafkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjawab, aku tidak memerlukannya. Kemudian Sayyidina Utsman tanya lagi, bukankah engkau mempunyai anak-anak? Ini tanya, Sayyidina Utsman tanya. Dia jawab, aku tidak khawatir. Aku suruh mereka membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam tidak akan ditimpa kesusahan dan kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Tuan-tuan, surah Al-Waqiah ini bukan maksudnya nak kaya, nak mengelak kepada miskin dan susah. Dan baca malam siang. Banyak hadis mengatakan baca siang atau malam sehari. Tapi di Malaysia kita suka baca waktu pagi, betul kan? Jadi baca tuan-tuan Al-Waqiah. Ini hadis Al-Baihaqi. Sahabat ini tuan-tuan,
Kalau kita tengok sejarah dia, Masya Allah, ketika baru masuk Islam di Mekah, bukan masuk Islam, Islam bermula di Mekah. Kita berada di Mekah ketika orang Quraisy belum lagi mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, belum lagi dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Para sahabat terlincang. Orang Quraisy ni yang musyrik belum dengar bacaan Al-Quran. Jom kita perdengarkan kepada mereka. Dia kata apa dia? Ya, aku yang bacakan. Sahabat kata jangan. Engkau tu seorang keturunan hamba, tak ada orang nak protect dia macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, kan? Abdul Muttalib ada, Abu Talib ada, nak protect dia. Ni tak ada. Jangan, engkau tu keturunan hamba. Yang kedua, kalau ikut sejarah, badan dia kecil, orangnya pendek. Yang ketiga, dia kurus. 3 faktor. Faktor fizikal tak ada, dan faktor keturunan tak ada nak jaga dia. Dia kata apa? Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Dia pergi ke makam Ibrahim, dia baca surah Ar-Rahman. Ketika dia menggunakan surah Ar-Rahman, orang Quraisy musyrik yang berada di keliling Kaabah tersebut terpegun, terpaku mendengar suara bacaan dia. Maklumlah dia bacaan sebagaimana Al-Quran diturunkan, sudah pasti hebat. Semua terpegun. Bacaan apakah itu? Ada yang sebut. Apakah itu? Yang disebut, semua terpegun. Hebatnya, tak pernah dengar perkataan-perkataan seperti itu. Alunan yang semerdu itu tak pernah. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka, ada sejarah mengatakan salah seorang itu ialah Abu Jahal. Ada yang lain sejarah tak menceritakan siapa dia. Baiklah, dia kata apa? Tahukah kamu bahawa apa yang dialunkan itulah dia yang diajarkan oleh Muhammad. Mula-mula terpegun, mula-mula terpaku, mula-mula terasa hebat. Apabila dia kata kaitkan dengan Muhammad saja, mereka belasah sahabat, belasah sampai luka-luka muka dia. Dan dia balik kepada sahabat-sahabat yang lain. Bila sahabat lain tengok, dia kesian. Dia kata, dah aku katakan, jangan kau pergi. Tapi tak apa. Dia kata apa? Bila sahabat lain nasihat dia, jangan kau pergi. Dia kata apa? Selepas ini aku tidak lagi takut kepada kaum Quraisy. Masya Allah. Dah kena belasah kata tak takut. Kalau kita kena belasah, apa dia? Bertaubat aku tak pergi dah. Itu kalau kita. Dia tak kena belasah. Lepas ini aku tak takut dah kepada kaum Quraisy. Badan kecil. Dan ada satu riwayat yang katakan apabila Rasulullah SAW melihat semua lumuran darah, Rasulullah tanya dia, ada siapakah ini? Dia kata Abu Jahal. Dan Nabi Muhammad kata kepada dia, satu hari kau akan balas benda yang sama kepada Abu Jahal. Masya Allah, dalam peperangan Badar, dialah yang memenggal leher Abu Jahal. Orangnya kecil tapi memenggal leher Abu Jahal. Macam mana? Ketika Abu Jahal jatuh kerana kaki dia cedera, dia tak dapat bergerak, maka dia berada di bawah. Maka dia ni yang kecil pun pancung kepada Abu Jahal. Itulah kehendak Allah SWT. Tuan-tuan, carilah para sahabat Rasulullah SAW yang hebat-hebat. Kita hayati hidup mereka supaya kita ni lebih dekat kepada Allah SWT. Gaji tak ambil, suruh banyak ingat Allah SWT, tak takut asal agama, jatuhkan kebenaran. Dia berdialog dengan Sayyidina Umar pun begitu, terus terang. Berdialog dengan Sayyidina Osman pun begitu, terus terang. Berdialog dengan Sayyidina Ali, terus terang. Ini sahabat. Nama dia lah Abdullah Ibnu Mas'ud. Menyesal ni tuan-tuan. Ayat yang saya baca tadi itu, ayat Al-Quran, kita katakan perangai orang kafir, orang bukan Islam. Orang bukan Islam ini apabila di akhirat nanti, dia paling menyesal kerana dia tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia paling menyesal. Ini panggil irreversible. Penyesalan yang tak boleh diulang balik. Di dunia pun ada penyesalan-penyesalan yang tak boleh diulang balik. Dan penyesalan ini sangat-sangat menyakitkan. Dia panggil hot emotion, emosi panas. Dia selalu teringat, hari teringat, besok teringat, besok teringat. Siapa yang menzalimi ibu bapa dia,
Walaupun kita nampak dia kaya, dia ceria dan sebagainya, tapi dalam jiwa dia menyesal. Hot emotion apabila ibu bapa dia meninggal dunia. Kerana ini irreversible. Sampai bila pun tak boleh jumpa ibu bapa dia dah. Nampak betul kan? Jadi tuan-tuan, orang-orang yang menzalimi ibu bapa ni, yang tak bersopan satu dengan ibu bapa, buatlah apa dalam dunia pun, kalau ikut kajian psikologi, hot emotion sentiasa dalam otak dia, rasa menyesal dengan ibu bapa. Cuma kerana ego saja dia tak tunjukkan dia menyesal. Ego, tahu ego kan? Tapi dalam hati dia, dalam pemikiran dia tetap menyesalnya aku menzalimi ibu bapa, terutama kedua ibu bapa telah meninggal dunia. Ini panggil hot emotion. Dua ya, psikologi. Hot emotion called cool emotion. Emosi panas dan emosi sejuk. Yang emosi sejuk ada. Di akhirat nanti pun ada emosi sejuk. Apa itu emosi sejuk? Iaitu orang-orang Islam akan menyesal. Orang-orang bukan Islam tidak menyesal kerana tak solat, tak puasa, tak bayar zakat. Ya, dia tak menyesal pasal main judi, minum arak, tapi dia paling menyesal hot emotion ialah kerana mensyirikkan Allah SWT, tidak beriman, irreversible, selama-lamanya masuk api neraka. Tapi orang Islam menyesal kenapa? Tak solat, tak bayar zakat, apa lagi? Tak puasa, rasuah, salah guna kuasa, minum arak, main judi, buka aurat. Ini orang Islam akan menyesal kat situ. Tapi reversible. Kerana setelah hukuman selesai, akhirnya lagi dalam Islam dia akan masuk surga Allah SWT. Di dunia pun ada begitu tuan-tuan. Yang irreversible ni apabila satu berlaku dia tak dapat nak tarik balik. Contohnya kita jadi ketua pelajar dulu di sekolah, ketua pengawas. Kita zalimi kawan kita dengan report pada cikgu. Cikgu dia isap rokok, pada tak isap rokok. Cikgu pun rotan dia, cikgu ambil tindakan disiplin. Sekarang kawan tu kat mana tu? Kalau fikir balik, oh irreversible. Kawan tu tak jumpa dah, tak tahu di mana, tak tahu nak minta maaf. Tapi nasib baik orang Islam ini, ada satu perkara yang tak ada dalam psikologi, iaitu bertaubat. Masya Allah, hebatnya Allah SWT. Dia tahu kita ni satu hari akan irreversible. Regret, penyesalan yang tak boleh nak tarik balik, penyesalan yang boleh ditarik. Tak kira yang satu, Allah beri satu formula, iaitu bertaubat. Tapi di akhirat nanti tak ada lagi, tak ada bertaubat. Ya? Ada kata-kata daripada Sayyidina Ali, nanti sekejap saya cari tuan-tuan. Minta maaf lah, saya tak bersedia nak cakap pasal benda ni, tapi dia terfikir, saya nak bagi. Saya buat catatan. Sayyidina Ali berkata, hari ini di dunia adalah masa beramal soleh dan tidak ada hisab padanya. Dan manakala esok pula di akhirat adalah waktu perhitungan hisab, tidak ada peluang untuk beramal. Jadi tuan-tuan, ini nasihat Sayyidina Ali. Di dunia ini waktu beramal, di akhirat nanti waktu rehat. Jangan kita sibuk di sana nanti, sini kita rehat. Jangan kita ada rugi nanti kita. Ada tak yang manusia jenis begitu? Di dunia dia nak relax, tak nak beribadah. Di akhirat kita sibuk. Baiklah. Jadi tuan-tuan, kita beri contoh satu. Anak kita lulus SPM, cemerlang 9A, 14A, sebab masuk sekolah agama, dia banyak A dia, 14A. Kita bagi motosikal. Dia dapat motosikal, naik hari pertama, accident, meninggal dunia. Alhamdulillah. Menyesal ke tak menyesal? Menyesal ke tak menyesal ni? Boleh tarik balik ke nyawa dia? Kita menyesal bukan pasal anak kita accident, kita menyesal pasal bagi dia motosikal. Dalam kajian psikologi mengatakan bahawa penyesalan buat, iaitu bagi anak naik motosikal kerana lulus SPM, satu penyesalan. Jadi kalau yang dibuat itu boleh reverse, boleh tarik balik, penyesalan itu dipanggil penyesalan sejuk. Maknanya kita boleh redakan diri kita dengan membetulkan keadaan.
Ha? Contoh, sebab suka makan manis-manis, saya kena kencing manis. Tapi tak teruk, baru rendah. Boleh tak baiki? InsyaAllah boleh. Oh, aku silap menyesal suka makan manis-manis, maka tinggi. Tapi kalau tak tinggi sangat, masih lagi dalam keadaan baik, sederhana, maka saya cari jalan untuk atasi hal tersebut. Exercise lah, kurang makan itulah, kurangkan stres dan sebagainya. Tadi Dr. Haidirin. Jadi ini reversible. Tetapi apabila sampai satu peringkat kaki kena potong, itu irreversible. Dan menyesal, walaupun dah tukar cara pemakanannya, cara hidupnya, tapi kaki dah hilang sebelah. Itu penyesalan yang sampai bila-bila tak boleh, walaupun tindakan telah diambil. Tuan-tuan, maksudnya di sini penyesalan yang tak buat dengan yang buat. Sesuatu yang boleh kita atasi, insya-Allah penyesalan itu tidak begitu menyakitkan. Tetapi sesuatu yang tak boleh diatasi, macam anak meninggal dunia, kaki dah kena potong ke, adik-beradik kena COVID meninggal dunia. Ada kawan yang adik-beradik dia meninggal dunia kena COVID. Menyesal sangat. Kenapa aku tak nasihat mereka sembuh-sembuh? Dulu saya cakap ambillah vaksin, hantar vaksin. Tapi bila meninggal dunia seorang macam tak cukup. Sepatutnya dulu waktu balik rumah bagi tahu dia, ambil vaksin, paksa. Tapi tak mau. Jadi yang irreversible sangat-sangat menyakitkan. Tuan-tuan, inilah pemikiran manusia. Iaitu kalau sesuatu yang berat, yang tak boleh nak ditarik balik, nak diperbetulkan, dia penyesalan yang berlaku sampai bila-bila. Tapi sebagai orang Islam, alhamdulillah Allah beri kita satu formula, iaitu bertaubat. Tadi tuan-tuan, misalnya Rasulullah SAW suruh banyak bertaubat agaknya lah, ya. Tak sunnah bertaubat 100 kali, 70 kali, katakan ya, sehari. Apa dosa Nabi ya, sampai dia nak bertaubat? Bandingan dosa kita, keluar je masjid ni buat dosa, betul tak? Buka je masa, dah buat dosa, bayarkan lagi. Itu dosa jariah, itu dia tak fikir, ya? Jadi tuan-tuan, yang itu satu yang tak boleh tarik balik, menyebabkan penyesalan. Yang kedua, kerana tak buat, walaupun boleh tarik balik, tapi kerana tak buat juga menyebabkan penyesalan. Yang ketiga ialah buat tapi tak dapat sebagaimana yang kita hendak, tapi boleh tarik balik, itu penyesalan. Jadi dalam penyesalan ini ada 3 kategori. Satu, sesuatu yang kita buat atau tak buat tetapi tak boleh nak tarik balik, itu penyesalan yang sampai bila-bila merekat dalam kepala. Tuan-tuan sendiri tahulah kalau anak kita tak betul sekarang ni, macam mana kita rasa? Anak kita tak lulus ke? Sekarang ni bapak-bapak ni suka ke kedai kopi. Nasib baik PKP setahun, ajar sikit duduk rumah. Kalau tidak sibuk kat kedai kopi selalu, ya? Dengan anak-anak ajarlah dia PDPR tu. Dia tak sibuk dengan masing-masing, ya? Harap isteri je kadang-kadang yang didik anak kita. Yang suami ni tak nak didik. Mengikut kajian suami-suami ni memang cuai mendidik anak-anak. Yang rajin mendidik anak-anak ialah siapa dia? Isteri-isteri. Tengok PDPR, siapa yang boleh rapat dengan anak-anak? Itu tentu. Bukan saya cakap je tuan-tuan, ini kajian. Ya? Suami sebanyak-banyak cuai, ya, untuk mendidik anak-anak. Dia cuma bagi direction, arahan. Buat solat, contoh macam tu. Ngaji, tapi tak duduk sebelah mengaji sama, ya. Jadi itulah, belajar, jangan tengok TV. Dia tengok TV, tapi anak dia sudah belajar. Yang sama-sama buat matematik, isteri, contoh begitu. Jadi suatu suami kena ubahlah. Mengikut kajian, untuk anak-anak yang hidup dalam keadaan keluarga yang bercerai, ya. Lelaki, isteri, suami, isteri. Kalau anak ini hidup dengan isteri, mengikut kajian, kebanyakannya tak berjaya dalam hidup dan telah bercerai. Tapi anak yang hidup dengan bapa, kebanyakannya berjaya.
Kerana pengaruh bapa lebih besar kepada anak daripada pengaruh ibu. Kalau di rumah pun ketika dua-dua masih duduk sama-sama, mana anak yang rapat dengan ayah dan ayah rapat dengan anak mendidik, jauh lebih berjaya daripada anak yang rapat dengan ibu daripada ibu mendidik. Maknanya tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan dapat 7A, 2B, kalau isteri yang didik, yang rapat dengan dia dapat 7A, 2B. Tapi kalau suami yang didik, mungkin dia dapat 9A, tak ada B. Contoh macam itulah. Peranan ibu ayah itu sangat besar. Itu kajian psikologi. Saya tak tahu lah ya, kalau tuan-tuan setuju tak setuju. Saya setuju. Sebab saya ambil direct. Pasal anak saya ambil direct ya. Saya pastikan segala-galanya. Saya bukannya diktator, tak ada. Saya pastikan dia belajar dan sebenarnya ambil tahu. Anak-anak sebenarnya pengaruh bapa untuk mereka berjaya jauh lebih berkesan impaknya daripada ibu-ibu. Jadi bukan nak memperkecilkan ibu-ibu ya. Ini kajian psikologi. Tak tahu lah kalau ibu-ibu buat kajian lain dapat benda yang lain, saya tak tahu. Tapi yang kajian ini begitulah. Jadi kita kena fikirkan. Baiklah, masa tak banyak. Jadi saya nak tutup di sini tuan-tuan dengan kesimpulan dia lah, ya. Pertama, menyesal di dunia dapat diatasi, tetapi menyesal di akhirat tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan, baik kita menyesal sekarang. Ya Allah, misalnya aku tak dapat solat subuh. Bulan lepas kata, ya Allah, ruginya aku tak dapat solat subuh. Ya Allah, ruginya aku tak boleh tolong orang. Ya Allah, ruginya aku. Rasa kalian rasa menyesal orang ya? Dia ada 3, nikmat, rugi, menyesal. Nikmat, rugi, menyesal. Yang memotivasikan kita untuk buat sesuatu ialah bila kita rasa rugi daripada mengejar nikmat. Kalau kita rasa rugi, rugi aku, kita lagi bermotivasi nak buat sesuatu daripada mengejar nikmat. Dan rugi ini mesti datang dengan penyesalan. Bila ada penyesalan, rasa rugi itu lebih tebal, maka dia lebih bermotivasi ya. Penyesalan tak datang dengan nikmat, penyesalan datang dengan rugi. Dia ada 3 aspek. Insula kita, amigdala kita, satu lagi saya lupa dah nama dia. Ada 3 perkara. Menyesal di dunia dapat diatasi, tapi menyesal di akhirat tak boleh buat apa-apa. Yang kedua, jangan atasi penyesalan dengan memberi alasan. Itu juga kajian banyak dibuat. Banyak manusia bila menyesal, dia panggil cognitive dissonance, iaitu dia cuba cari alasan. Oh, dulu aku tak ajar nak putus sebab apa? Aku sibuk. Dia bagi alasan supaya dia rasa tak rasa salah. Tetapi kalau mengikut psikologi, alasan itu hanya terpakai ketika itu. 3-4 jam kemudian rasa menyesal balik. Alasan lagi, alasan. Ini berterusan kita. Alasan yang berterusan ya. Sama lah kita. Jadi abang-abang semua, kalau layan isteri ke, isteri-isteri layan suami itu akan berlaku penyesalan bila mereka meninggal dunia. Dan kita akan bagi alasan. Oh, dia tu garang, patut aku sekejap je, lepas tu menyesal balik. Bagi alasan saja pun tak pakai ya. Jadi ya. Baik, yang ketiga, benda yang kita tak boleh tak buat lebih kita kesali daripada yang kita telah buat. Ini yang ketiga lah kesimpulannya. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, penyesalan ini akan berlaku kepada manusia. Tak kira apa yang kita buat di dunia, kita akan terasa menyesal. Baiklah, saya nak kupas satu, bukan kupas, ulas sikit saja Dr. Khairudin beritahu tadi itu. Saya memang suka yang Dr. Khairudin cakap tadi itu, yang mengenai orang kita ni juga tak suka berfikir. Memang tak suka berfikir, tapi suka ikut-ikut. Itu jadi masalah. Itu orang Islam kita disuruh berfikir. Cuba tuan-tuan fikir, nak sokong apa fikir, nak benci apa fikir. Satu hari ibu datang ditanya oleh seseorang mengenai satu perkara. Kerana dia baik dengan orang tersebut. Apa dia kata apa dia? Aku tidak melihat pada dirinya, aku tidak melihat pada kelakuannya, aku melihat pada dirinya. Maknanya apa? Jahat macam mana pun, Abu Darda kata apa dia? Aku tetap akan baik dengan dia. Yang aku benci ialah perbuatannya. Satu hari Rasulullah SAW bersama dengan
si pemabuk. Tak salah nama dia Nu'man. Sahabat marah Nu'man, engkau ni tak malu ke ada dengan sahabat Rasulullah SAW? Engkau ni perangai tu tak elok, kaki mabuk. Kan? Rasulullah kata apa? Setidak-tidaknya dia bersama orang-orang yang baik. Kaki mabuk, sahabat marah dia pasal dia selalu berseluruh dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi kata apa? Setidak-tidaknya dia bersama orang yang baik. Jadi kita janganlah tengok orang meranggil tak senonoh dan sebagainya, nak buat baik dan sebagainya, kita persepsi negatif kita. Setidak-tidaknya bersama orang yang baik. Punyalah nakal Nu'man ni tuan-tuan. Mengikut satu cerita, satu hari dia ajak dia nak belanja Nabi makan. Nak belanja Nabi makan, Nabi pun sebelum makan nak bayar. Bila nak bayar, dia kata pada Nabi apa dia? Lebih kurang, saya tak ingat dialog dia sebenarnya. Dia kata apa? Takkan orang yang lebih rendah kedudukannya bayar, orang yang lebih tinggi lah bayar. Padahal dia yang ajak Nabi makan, nak belanja Nabi. Punyalah nakal dia tu dengan Nabi Muhammad SAW. Macam kita lah, Datuk masih ni saya belanja makan, bila nak bayar? Takkanlah orang gaji RM5 bayar Datuk. Contoh macam tu. Dengan Nabi pun dia boleh berlawak macam tu. Nabi senyum, Nabi tak marah dia. Itu perangai Nu'man, seorang pemabuk, ya. Baiklah, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita supaya kita tidak menyesal kemudian hari. Dan saya tinggalkan satu hadis, ya, yang dianggap hasan oleh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis ini hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Apa hadisnya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tuan-tuan, jadilah orang yang bermanfaat. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa dan betul-betul saya berikan secara direct pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan kita ini diberkati oleh Allah SWT dan kita sama-sama membaca tasbih dan juga surah Al-Qasr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.